Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana pada petang ini dapat kita bersama-sama berada di dalam majlis ilmu bersama-sama dalam suasana yang sangat santai, bual bicara santai bersama Syamsul Debat. Bukan senang nak ceramah dengan tahap orang mengunyah sate. Bukan senang, tapi itu cabaran lah, cabaran kata kan. Jadi pada petang ni macam biasalah, dia kalau saya pergi tu saya tak ada ceramah panjang dah, tapi kita kongsi ilmu, mudah-mudahan mudah untuk diingat, mudah nak bawa balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ingin ucapkan terima kasih kepada Puan Farisa di atas kesudian mengundang saya berceramah di kedai makan La Aufa, Felda Palung 4, Gomeh ni 9. Alhamdulillah. Siapa yang tengok live, kalau doket-doket sini, marilah datang ke kedai ni, habiskan segala benda yang ada. Sate tu saya tanya ni, kau ada lemak, okey. Ada lemak, ada kulit, abu sadap. Gitu juga tadi, setakat saya duduk ni belum ada yang ambil order lah dah, tapi saya memang nak air leci. Hai warna rasuk. Yo, ais panih ni kan? Tapi hari ni saya nak kongsi satu perkara je. Manusia ni hidup dalam dunia ni sementara. Dalam kesementaraan itu, kalau boleh kita nak matlamat akhir kita bila sampai ke hari akhirat besok, mudah-mudahan nak masuk apa? Syurga. Tak ada siapa dah yang berangan nak masuk neraka dah. Dan sampai masuk neraka, kau jap jadilah, lepas tu masuk syurga tu. Tak ada orang cakap macam tu dah. Dan rasa-rasa lah, dan ni neraka dalam setahun, lepas tu masuk syurga ni. Tak ada siapa pun ni cakap macam tu dah. Sebab tak sama. Dan keadaan yang tak sama, malahan azab itu kan tidak terperi azab. Jadi ucap terima kasih kepada penaja, silakan. Tu deh. Laici ais. Kepada semua. Jadi petang ni, poin yang saya nak kongsikan kepada semua dalam suasana santai petang ni, dalam banyak-banyak manusia, ada 3 manusia yang paling rugi hidupnya. 3 manusia yang paling rugi hidup dia. Tu sebab setiap kali kalau pergi semayang, kita selalu baca doa, Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Apa maksud Saya bukan manggil timah ni tau. Tapi maksudnya kita minta penyudah pengakhiran hidup yang baik, mati dalam keadaan baik. Jangan kita mati dalam keadaan yang tidak baik. Maka 3 golongan manusia yang paling rugi sekali hidup dia. Yang pertamanya manusia yang hidupnya dalam penuh kemuliaan, tetapi pengakhiran hidup dia akhirnya berakhir dengan penuh kehinaan. Maksudnya orang ni dah diberi kemuliaan oleh Allah, tapi tak sadar diri. Dah diberi kemuliaan, kedudukan yang baik, tapi dia menyalahgunakan kedudukan dia. Dia berikan satu kehidupan yang baik, tetapi dia tidak menghargai, mensyukuri apa yang telah Allah kurniakan kepada dirinya. Maka itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua pula adalah orang yang awalnya ikut perintah Allah, tapi di penghujung dia ingkar perintah Allah. Dia dulu rajin semayang, makin tua makin malas dia semayang. Makin tua makin bocor. Makna dia lagi teruk pada perempuan lah, period tak berhenti. Tak semayang dia. Apa hal lah? Jadi itulah katakan rugi manusia ni, yang mana awalnya dia taat, tapi pengakhiran hidup dia tak taat, malahan engkar kepada perintah Allah. Dan begitu juga yang ketiganya, orang yang mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Hidup dia rajin pergi surau, pergi masjid, tiba-tiba di penghujung itu dia tak rajin. Mulalah dia pergi rumah urut.
Pergi beli nombor ekor. Beli nombor ekor. Mati tengah beli nombor. Tengah hurut ke Amoy Thailand. Baru pegang tongkuk mati. Bayangan mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Dan ketiga-tiga golongan ini dikatakan rugi sebab dia mati dalam keadaan berdosa. Su'ul khatimah, mati keadaan tak elok. Pada akhirat nanti Allah tidak mempedulikan dia ketika akhirat besok. Jadi sebagai mengubah kehidupan kita, pertama, jaga lidah kita jangan bercakap benda-benda tak elok. Jangan cakap benda-benda yang tak baik. Jangan gemar ngutuk-ngutuk orang. Jangan gemar fitnah-fitnah orang. Kedua, jangan gemar tengok benda-benda tak sekara kat dalam TV tu. Buka internet, tengok drama. Tapi drama mana tengok? Tengok Mak Leha. Kesian si Mia tu. Tapi dah okey belum? Dah okey belum Mia dengan lelaki tu? Belum ni lah. Oh, sah lah. Mana tengok drama tu? Saja tanya. Kan? Jadi, makna kata dalam keadaan ini, mata kita ni banyak akan tengok apa? Tengok Quran, baca buku-buku agama, baca benda-benda ilmu yang bermanfaat. Macam mana anak kita tu dia pergi sekolah baca buku ABC tu pun dapat pahala sebab cari ilmu. Yang ketiga, jagalah hati kita ni. Jangan tamak. Jangan dengki. Tak boleh tengok pula La Alfa tu ramai orang. Macam mana nak boleh ramai pula orang datang kat kedai dia tiba-tiba tu. Samsul Debat datang. Oh. Macam mana dia boleh panggil Samsul Debat berapa juta bayar tu? Tak ada bayar dah. Sate secucuk pun tak dapat. Tak ada saja. Ya, saja cakap. Kau faham. Tak faham sudah. Satulah kaedah kan. Siapa yang tengah menonton secara live, datang kedai makan La Alfa. Sate nek moyang sedap Walaupun saya belum rasa. Macam tu lah. Kan? Sekejap, laici cuba sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Asal sedap bau potik buah. Jangan datang main lah laici dalam tin. Laici potik. Kan? Jadi, mana kata hati jangan kita dengki-dengki dengan orang. Dengki ni sama ertinya mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jangan tamak-tamak, jangan nangki-nangki dan jangan sombong. Baru masak sedap sikit sombong. Dan paling sedap sekali masak kat Palung ni. Jangan sombong. Sekali Allah Ta'ala bagi salah sukat padan muka kau. Apalah masin mana ni nak menikah mana budak ni? Contoh kan. Apa tahu nak masak ni? Jadi sebabkan dia tak nak tahu masak, tak adalah dia masak. Dia pun datang lah kat kedai La Alfa, order lah. Senang. Macam tu. Jadi mana kata jangan sombong-sombong. Kemudian begitu juga perut kita. Jangan makan benda-benda yang haram. Carilah perkara-perkara yang halal. Nabi pesan carilah yang halal. Sesungguhnya yang halal itu baik buat kamu, cukup buat kamu. Kemudian seterusnya, jagalah tangan kita, buat benda-benda yang baik, tolong orang, bantu-membantu antara satu dengan yang lain. Nampak orang susah, tolong. Nampak orang nak melintih jalan, nak terhegeh-hegeh, kita pergi tolong, kesian dia. Rupa dia sakit kaki. Kau tak boleh heret, pikul. Jangan ditolak, tumbang untuk tu. Kan, pimpin elok-elok. Besar pahala di sisi Allah. Memudahkan urusan orang. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia beri manfaat pada orang lain. Seterusnya, jaga langkah kaki kita. Melangkah ke tempat-tempat yang baik. Nak ceramah agama, tak semestinya masjid, tak semestinya surau. Kedai makan La Alfa Palung Ompek pun boleh ceramah. Alhamdulillah. Daripada orang makan, langsung berhenti makan. Dia tak peranjat, sedap benar dengan ceramah. Dah habis itu sebab dia berhenti. Kan? Alhamdulillah. Jadi mana kata melangkah ke tempat-tempat yang baik. Petang ni siapa datang kedai La Alfa dapat pahala sebab dapat dengar ceramah sekali. Ramai yang tunggu sampai habis sebab dengan harapan boleh ambil gambar. Faham benar dah tu. Jangan risau, saya takkan lari. Gambar togak RM10. Gambar rabah RM5. Adalah. Jadi makna kata langkah ke tempat-tempat yang baik.
Kemudian yang keenam, jagalah. Yang ketujuh, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. InsyaAllah dengan ketaatan kita pada Allah dan Rasul, kita akan berbahagia di dunia dan di akhirat, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan kita tidak tergolong di kalangan orang-orang yang rugi. Jadi rasa cukuplah sakat tu, tak payahlah lama benar dah. Kan? Sebab nampak makin cair pula air batu ni. Kan? Air laci ni kan. Jadi apa-apa pun saya nak puasan. Pastikan kita tidak termasuk dalam 3 golongan orang yang rugi tadi. Yang mana orang yang rugi ini tidak dihirakan oleh Allah Ta'ala ketika akhirat nanti. Ingat yang saya puasan tadi. Pertama, orang yang hidup asalnya mulia tapi berakhir dengan kehinaan. Kedua, orang yang asalnya ikut perintah Allah tetapi di penghujungnya dia ingkar perintah Allah. Dan yang ketiganya, orang yang mati dalam keadaan berdosa kepada Allah. Maka jadilah ketiga-tiga golongan ni orang yang sangat rugi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, cukup setakat itu. Saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian mendengar ceramah pada petang ini, perkongsian ringkas. Mudah-mudahan kita dapat sama-sama mengambil manfaat. Dia walaupun pendek, walaupun ringkas, yang penting kita ingat, kita faham dan kita sebar panjangkan kepada yang lain. Jadi itu saja daripada saya. Minta maaf banyak, sungguhnya yang baik itu datang dari Allah SWT. Kurang itu berpunca pada kelemahan saya sebagai manusia biasa. Jadi sedikit makluman tuhan yang kek meja sebelah